Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk kita sama-sama membincangkan pula chapter yang baru, iaitu chapter 5 di bawah tajuk Akhlak Islam. Sebelum kita mula, mari kita lihat dulu apakah isi kandungan yang kita akan bincangkan di dalam chapter ini. Dalam chapter ini, kita akan bincangkan 6 subtopik, iaitu pengertian akhlak, perbezaan moral, etika dan akhlak, ketiga, pembahagian akhlak, keempat, skop akhlak, yang kelima, pembinaan akhlak, dan yang terakhir adalah cabaran pembinaan akhlak. So itu 6 isi kandungan yang kita akan bincangkan. Seterusnya, apa pula hasil pembelajaran yang kita ingin capai? Di hujung perbincangan ini, hasil yang ingin kita capai adalah pelajar dapat menjelaskan definisi akhlak, dapat menghuraikan perbezaan antara moral, akhlak dan juga etika. Seterusnya, pelajar dapat menerangkan pembahagian akhlak, skop akhlak, pembinaan akhlak, dan yang terakhir adalah pelajar dapat menghuraikan cabaran pembinaan akhlak. So inilah secara umum gambaran apa yang kita akan bincangkan dalam chapter ini dan seterusnya apa yang kita ingin capai. Sebagai mukadimah kepada perbincangan kita pada hari ini, antara misi kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah berjaya mendidik akhlak para sahabat menjadi muslim yang hebat jati dirinya. Malah generasi yang lahir selepas mereka juga memiliki kepribadian yang unggul hasil daripada didikan Al-Quran. Namun, melihat senario semasa umat Islam pada masa kini, terlalu banyak isu dan cabaran yang berkaitan dengan akhlak umat Islam. Sebagai contoh, kejahilan, budaya media baru, hedonisme, budaya suka berhutang, pergaulan bebas dan macam-macam lagi. Yang mana cara hidup Islam itu tidak lagi diamalkan sepenuhnya. Sekiranya perkara ini dibiarkan berterusan dan tidak dibendung, ianya sudah pasti akan memberikan kesan yang sangat besar kepada kehidupan dan jati diri umat Islam. Oleh sebab itu, pengukuhan dan pemantapan akhlak perlu dilakukan dalam mengelakkan masyarakat Islam terus leka dan hanyut dalam keindahan dunia yang hanya sementara, sedangkan kemewahan dan keindahan hakiki adalah di akhirat kelak. Seterusnya, kita masuk kepada subtopik yang pertama untuk kita sama-sama membincangkan pengertian akhlak. Yang pertama, kita lihat dulu definisi akhlak ini dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, akhlak ini berasal daripada perkataan khulq yang membawa maksud perangai, tingkah laku, tabiat dan juga kepribadian. Selain itu, dalam lisan Al-Arab, akhlak ini bermaksud suatu sifat semula jadi, tabiat, agama atau gambaran batin seseorang. So itu yang pertama dari sudut bahasa. Akhlak ni maksud dia perangai, tingkah laku, sifat semula jadi, tabiat dan juga gambaran batin seseorang. Seterusnya, dari sudut istilah pula. Mari kita lihat beberapa definisi
yang diutarakan oleh para ulama. Yang pertama, definisi menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ni adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Seterusnya, menurut Ibnu Mishkawih pula, akhlak ni ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal fikiran terlebih dahulu. Selain itu juga, menurut Al-Qurtubi, akhlak ni ialah sesuatu perbuatan manusia yang bersumber dari adab kesopanannya, adalah disebut sebagai akhlak kerana perbuatan itu termasuk sebahagian dari kejadiannya. So, apa yang kita boleh simpulkan, akhlak ini, dari sudut istilah, berdasarkan, definisi yang diutarakan oleh para ulama adalah akhlak ini adalah manifestasi dalaman, seseorang yang dizahirkan dalam bentuk tingkah laku atau perbuatan yang mana ianya berlaku secara spontan kerana telah menjadi kebiasaan bagi individu tersebut. So itu adalah definisi akhlak pula dari sudut istilah. Seterusnya, kita masuk kepada subtopik yang kedua, iaitu perbezaan moral, etika dan akhlak. Kalau kita lihat, ketiga-tiga istilah ini adalah istilah yang sering digunakan dalam kehidupan kita. Ketiga-tiga istilah ini juga dikaitkan dengan perangai, perbuatan, kepribadian yang baik dan buruk. Namun, ketiga-tiga istilah ni ada dia punya perbezaan tersendiri. So dalam subtopik yang kedua ini, kita akan lihat beberapa aspek perbezaan antara akhlak dan etika dan moral. So yang pertama, dari aspek sumber. Dari aspek sumber, akhlak sudah pasti bersumberkan wahyu Allah, iaitu Al-Quran dan juga sunnah. Manakala etika dan moral bersumberkan akal pemikiran manusia semata-mata. Yang kedua pula, dari sudut sifatnya. Akhlak sudah pasti sempurna, mutlak dan juga tetap. Namun, etika dan moral ini berubah-ubah dan juga bersifat sementara. Yang ketiga pula, aspek skopnya. So, kalau akhlak, skop akhlak ini adalah luas dan menyeluruh. Namun, kalau etika dan moral, terhad dalam sesuatu aspek. Yang kedua pula, dari sudut skopnya, akhlak ini adalah satu sistem yang menilai tindakan zahir dan batin manusia. Namun, etika dan moral hanya menilai tindakan zahir manusia sahaja. Dan yang terakhir pula adalah akhlak ini mencakupi pemikiran, perasaan dan niat di hati manusia dalam 3 konteks, iaitu hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk lain. Manakala dalam etika dan moral, ianya hanya mencakupi pemikiran, perasaan, dan niat di hati manusia dalam konteks hubungan manusia dengan manusia sahaja. So inilah beberapa perbezaan antara moral, etika dan juga akhlak. Seterusnya, kita masuk kepada subtopik yang kedua, iaitu pembahagian akhlak. Secara umumnya, akhlak ini dibahagikan kepada 2 bahagian,
iaitu akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah ini adalah akhlak mulia dan terpuji, yang mana sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran dan juga sesuai dengan fitrah manusia. Sebagai contoh, adil, syukur, sabar, memuliakan tetamu, berkasih sayang, amanah, bertakwa, berani dan juga adil. Seterusnya, akhlak mazmumah itu pula adalah akhlak yang tercela, iaitu segala sesuatu yang tidak baik, tidak sempurna, keji, jahat, tidak menyenangkan dan juga bertentangan dengan fitrah. Sebagai contoh, bangga diri, boros, bakhil, zalim, hasad dengki, riak, tamak, cintakan dunia, takabur, riak dan juga marah. Okey, so inilah secara umumnya, okey, pembahagian akhlak dalam Islam, iaitu akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Seterusnya, kita masuk pula kepada subtopik yang keempat, iaitu skop akhlak. Secara umumnya, terdapat 3 skop akhlak dalam Islam, iaitu akhlak terhadap Allah, akhlak sesama manusia dan juga akhlak terhadap alam. So, kita akan go to one by one skop ini. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah. Sebagai hamba Allah, okay, kita ini manusia, wajib untuk kita jaga adab sopan kita dengan Allah. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan dengan kita macam-macam nikmat dan juga kesenangan. So, antara contoh kita berakhlak dengan Allah adalah dengan kita melaksanakan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah. Okey, itu yang pertama, akhlak kita terhadap Allah. Skop yang kedua pula adalah akhlak kita sesama manusia. Akhlak kita sesama manusia ni kita boleh bahagikan kepada 3, iaitu akhlak terhadap diri, keluarga dan juga masyarakat. So, yang pertama, akhlak terhadap diri. Okey. Contohnya, okey, adalah kita menjaga kesihatan dan juga kebersihan di diri. Okey. Yang kedua, akhlak terhadap keluarga. Kita ni manusia, okey. Kita lahir hidup saling bergantungan dan juga saling memerlukan. Okey. So, dalam kehidupan kita, okey, dalam hidup berkeluarga, dalam sebuah institusi kekeluargaan itu, sangat penting, okey, untuk saling hormat menghormati, okey, tidak kira tua maupun muda, okey, yang anak berbuat baik dengan ibu bapa, adik-beradik pula saling sayang menyayangi antara satu sama lain, okey. So, itu antara contoh akhlak terhadap keluarga. Dan yang terakhir pula adalah akhlak terhadap masyarakat. So, akhlak terhadap masyarakat ini sangat penting untuk kita menjaga kerukunan hidup berjiran dan juga bermasyarakat. So, dalam kehidupan kita bermasyarakat kan, kita mesti bersifat amanah, jujur, kita mengambil berat antara satu sama lain, saling kita hormat menghormati dan juga bekerja sama. Selain itu juga kita mesti bersifat adil, okey, dan juga okey, kalau kita jadi ketua dalam masyarakat, kita mestilah amanah. Okey, so itu secara umumnya contoh-contoh macam mana akhlak terhadap masyarakat. Okey. So, kita boleh lihatlah akhlak kita sesama manusia ini juga sangat penting. Bukan sahaja okey dalam kehidupan masyarakat yang besar, tetapi ianya bermula dengan akhlak terhadap diri kita sendiri, okey, sebagai tanda syukur kita, okey, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, okey. Dan seterusnya dalam kehidupan berkeluarga, dalam sesebuah institusi kekeluargaan itu juga, okey, ada kita punya akhlak. Dan seterusnya dalam konteks yang lebih besar, iaitu dalam kehidupan bermasyarakat. Okey, itu yang kedua, iaitu akhlak sesama manusia. Yang ketiga pula adalah akhlak terhadap alam.
alam ini sudah pasti kita perlu jaga dengan baik. Sebab alam ini merupakan anugerah istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. So setiap hidupan yang wujud di alam ini adalah dicipta untuk kegunaan kita. Haiwan dan tumbuh-tumbuhan sebagai contohnya merupakan asas utama dalam penghasilan makanan dan juga pakaian. So tanggungjawab kita ini manusia adalah untuk memakmurkan bumi dan menjaganya dari sebarang kerosakan. Kita tidak bolehlah eksploitasi sumber alam ni untuk kepentingan kita sendiri sehinggakan mengancam kehidupan flora dan juga fauna. So sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, kita ni sepatutnya menguruskan alam mengikut apa yang telah digariskan oleh syarak. So itu akhlak terhadap alam. So kalau kita lihat akhlak dalam Islam ini sudah jelas. Sifatnya itu syumul, menyeluruh. Bukan saja akhlak kita sesama kehidupan kita di dunia ini, sesama manusia ini dengan dalam kehidupan kita di dunia ini, tetapi juga akhlak kita dengan Allah dan juga akhlak kita dengan alam. Seterusnya, kita masuk pula kepada subtopik yang kelima, iaitu pembinaan akhlak. Secara umumnya, terdapat pelbagai cara yang boleh kita lakukan untuk kita membina akhlak kita dan seterusnya kita memantapkan akhlak. So, antara langkah ataupun cara yang kita boleh lakukan adalah melalui ilmu, iaitu didikan dan juga latihan. So, mari kita go through one by one. Kalau melalui didikan, kita boleh memberikan contoh teladan yang baik untuk diikuti. For example, parents, ibu bapa memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Selain itu, memberikan nasihat yang baik dan juga bimbingan. Selain daripada didikan, latihan juga boleh dilakukan. Hal ini kerana latihan dapat memperkukuhkan dan memperkasakan sesuatu amalan. For example, apabila kita biasa sudah melakukan amalan kebaikan daripada kecil, sudah pasti apabila dewasa ianya menjadi kebiasaan. So itu cara yang pertama, iaitu melalui ilmu, didikan dan juga latihan. Yang kedua pula adalah penghayatan Al-Quran. Dalam kehidupan kita seorang Muslim, seorang Islam, Al-Quran ini merupakan sumber rujukan kita yang utama. So, oleh sebab itu, selain daripada kita baca Al-Quran dalam kehidupan kita seharian, kita juga hendaklah menghayati dan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Hal ini kerana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah memandu kita dalam untuk kita membina dan juga memantapkan akhlak kita. Jadi Al-Quran ni bukan setakat kita baca, tapi kita juga mesti menghayati dan juga mentadabbur ayat-ayat di dalamnya untuk kita lebih faham lagi, dan kandungan itu kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Yang mana dilarang kita tinggalkan. Itu yang kedua, iaitu penghayatan Al-Quran. Yang ketiga pula adalah Rasulullah SAW sebagai role model. Kita semua sudah maklum bahawa Rasulullah SAW memiliki kesempurnaan akhlak, memiliki akhlak yang mulia. Perkara ini juga Allah sebut dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam surah Al-Qalam ayat 68 yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, mempunyai akhlak yang sangat mulia. So, dalam kehidupan kita ini, wajarlah untuk kita menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai ikutan, sebagai role model, sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Bukan saja
dalam aspek akhlak tetapi juga dalam semua aspek kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang layak menjadi kita punya role model. Seterusnya, pelaksanaan ibadah. Dalam Islam, pelaksanaan ibadah ini juga sebenarnya, membantu dalam pembinaan dan juga memantapkan akhlak kita. Sebagai contoh, apabila seseorang itu melaksanakan ibadah mengikut tata cara dan peraturan yang telah ditetapkan, of course, dia akan mendapat ketenangan hati. So, daripada hati dan jiwa yang tenang inilah akan terhasilnya tingkah laku yang baik. That's why, pelaksanaan ibadah ini, merupakan salah satu cara untuk kita membina akhlak yang baik. Seterusnya, selain daripada 4, cara yang saya nyatakan dalam slide, ada juga cara lain yang kita boleh gunakan. Antaranya adalah melalui tarbiyah ruhiyah ataupun kita mendidik hati kita. Hal ini kerana penyucian ataupun pendidikan hati amat penting sebab supaya manusia sentiasa terdorong untuk melakukan kebaikan. So, antara amalan yang kita boleh lakukan untuk mendidik hati kita adalah kita berzikir, kita berdoa, kita bertasbih, kita berselawat, kita bertakbir dan kita bertahmid. So, itu cara yang kelima. Yang terakhir juga yang boleh saya kongsikan adalah kita bermuhasabah diri. Every day, kita menghisap ataupun kita menghitung amalan kita sendiri. Kita bermuhasabah. Sebelum tidur tu kita berfikir, apa ya yang telah aku lakukan pada hari ini. Kita berfikir supaya kita boleh apa? Supaya apabila insya-Allah besok kita panjang umur bangun, kita menjadi manusia yang lebih baik. So menurut Imam Al-Ghazali ada 4 kaedah muhasabah diri. Yang pertama, melalui guru. Yang kedua, kita mencari sahabat yang benar. Yang ketiga, melalui mulut musuh. Dan yang keempat adalah bergaul dengan orang lain. So ini antara 4 kaedah muhasabah lah yang kita boleh lakukan. Tetapi yang paling mudah lah dalam kehidupan ni, kita bermuhasabah diri. Every day sebelum malam muhasabah diri. Apa yang telah aku lakukan pada hari ini? Cek balik diri kita. Supaya insya-Allah bila kita bangun esok pagi, yang mana tidak bagus, kita tinggalkan, kita tidak buat. Yang mana yang bagus kita teruskan dan tambahkan lagi dengan kebaikan yang lain. So muhasabah diri juga merupakan salah satu cara kita mau bina akhlak dan seterusnya memantapkan diri kita. So inilah secara umumnya cara untuk kita membina akhlak yang baik dan seterusnya memantapkan akhlak kita. Seterusnya kita masuk pula kepada cabaran pembinaan akhlak. Pada masa kini terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi dalam kita mau membina akhlak yang baik. Antara cabaran yang dihadapi adalah pengabaian pendidikan Islam. Yang mana sesetengah pihak beranggapan bahawa ilmu agama ni tidak perlu dipelajari, malah tidak diberikan perhatian yang serius. Walhal pengabaian pendidikan Islam itu sendiri boleh mendorong ataupun menyumbang kepada keruntuhan akhlak, terutamanya akhlak remaja. Yang kedua pula adalah pegangan agama yang lemah. Yang mana perkara ini juga boleh menyumbang kepada peningkatan masalah akhlak. Yang mana kehidupan yang jauh daripada Al-Quran serta pengabaian syariat Allah menyebabkan masyarakat ataupun seseorang Muslim itu mudah terpengaruh dengan gejala yang tidak bagus. Seterusnya, kepincangan institusi kekeluargaan. Ibu bapa yang mempunyai masalah dan sering bertengkar di hadapan anak-anak sebenarnya mengganggu emosi anak-anak. So, apabila anak-anak terkesan dengan situasi di rumah, maka mereka akan terdorong
untuk mencari rakan sebaya dan akan lebih berisiko untuk terjebak dengan perkara-perkara yang tidak bagus di luar. Begitu juga dengan ibu bapa yang terlampau sibuk bekerja sehingga tidak mempunyai masa untuk anak-anak. Ianya menjadi tiket untuk anak-anak terdedah dengan gejala negatif. Seterusnya adalah globalisasi. Okey, dengan perkembangan dunia pada hari ini, dunia tanpa sempadan pada hari ini sudah pasti memberikan kecabaran yang besar dalam pembentukan akhlak. Tidak kisahlah yang mudakah, yang tuakah, ianya memberikan cabaran yang sangat besar dalam pembinaan akhlak kita. Yang terakhir adalah pengaruh persekitaran. Pengaruh persekitaran juga memberikan satu cabaran yang besar dalam kita membina akhlak. So inilah secara umumnya antara cabaran-cabaran yang ada dalam pembinaan akhlak pada masa kini. Seterusnya, kita masuk kepada subtopik yang terakhir, iaitu strategi menangani cabaran dalam membentuk akhlak yang mulia. Kalau kita lihat, terdapat pelbagai strategi yang boleh dilakukan dalam kita menangani cabaran-cabaran yang kita hadapi. Namun, strategi ini bukannya dilakukan oleh sesetengah pihak sahaja, tetapi semua lapisan masyarakat itu memainkan peranan untuk sama-sama menangani cabaran ini. Yang mana? Yang pertama, individu. Dalam kita mau menangani cabaran ini, seseorang individu itu hendaklah membiasakan diri dengan kebaikan, sentiasa berlapang dada, mendekatkan diri dengan Allah, mujahadah an-nafs, tazkiyah an-nafs dan juga bermuhasabah diri. Yang seterusnya pula adalah institusi kekeluargaan. Dalam institusi kekeluargaan, ibu bapa boleh melatih anak-anak mengamalkan syariat Islam, membudayakan anak-anak dengan akhlak yang mulia daripada kecil lagi, supaya bila besar ianya menjadi satu kebiasaan. Selain itu juga, ibu bapa meluangkan masa dengan anak-anak dan juga ibu bapa boleh menghadiri seminar-seminar pendidikan anak-anak. Seterusnya, dalam kita mau menangani cabaran, cabaran dalam pembentukan akhlak ini, masyarakat hendaklah berganding bahu mengamalkan amar makruf nahi mungkar, iaitu mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Dan yang terakhir adalah negara. Dalam kita menangani cabaran untuk membentuk akhlak yang baik ini, negara seharusnya lebih prihatin dalam menangani salah laku sosial dalam masyarakat. For example, masalah penyalahgunaan dada. Iaitu dengan menganjurkan ceramah dan juga pameran anti dadah serta mengarahkan jabatan yang terlibat meningkatkan pengawasan. So ini secara umumnya strategi dalam kita mau menangani cabaran dalam membentuk akhlak mulia yang mana kesemua lapisan masyarakat memainkan peranan yang penting dan bukan sahaja masyarakat tetapi juga negara ataupun pentadbiran juga memainkan peranan yang penting dalam menangani cabaran. Tapi apapun ianya semuanya bermula daripada diri kita juga. Diri kita ini hendaklah memainkan peranan untuk kita dapat mendepani cabaran dalam membentuk akhlak yang baik. Kesimpulannya, daripada apa yang telah kita bincangkan dalam chapter 5 ini, dalam kita menghadapi cabaran dan isu semasa akhlak pada masa kini, pembentukan, pemantapan dan juga membudayakan akhlak mulia adalah tanggungjawab semua pihak.
Akhlak mulia dalam kehidupan perlulah dicernakan dalam rangka untuk membentuk sebuah negara yang maju melalui pendidikan yang mengutamakan kecemerlangan ilmu dan akhlak. Dan yang terakhir adalah dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan kita Muslim ini, hendaklah kita jadikan Al-Quran dan juga Sunnah sebagai tunggak kehidupan dan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah. Sekian sahaja untuk perbincangan kita dalam chapter 5 ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan teruskan lagi perbincangan untuk kita sama-sama membincangkan topik yang terakhir dalam silibus CTU 101 kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.